Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat ni rahmati Allah. Pertama dan utama, terimalah salam uhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut bulan Ramadan saya ucapkan kepada semua. Dan selamat berpuasa juga saya ucapkan kepada muslimin dan muslimat. Pada sesi hari ini insya-Allah taala kita ingin mulakan untuk mengupas, mensyarahkan hadis-hadis berkaitan dengan puasa, hadis-hadis berkaitan dengan Ramadan sebagaimana yang termaktub dalam kitab Sahih Al-Bukhari karangan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ada mengkhususkan sesuatu kitab ataupun satu chapter dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari berkaitan dengan puasa. Dan dalam kitab tersebut, dalam chapter tersebut, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau mulakan dengan menukil sepotong ayat Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu, la'allakum tattaqun, semoga supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, adalah merupakan manhaj ataupun pendekatan yang digunakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam meletakkan hadis-hadis di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Bagi sebahagian kitab, bagi sebahagian chapter, beliau akan mulakan dengan menukil sepotong ayat Allah Subhanahu wa taala daripada Al-Quranul Karim sebelum meletakkan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan bab tersebut. Jadi berkaitan dengan bab puasa ni, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau mulakan dengan meletakkan surah Al-Baqarah ayat 183. Kerana ayat ini ada kaitan dengan kewajipan bagi orang-orang Islam untuk melaksanakan puasa. Dalam ayat yang baru dibacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala perintahkan ataupun menegaskan tentang kewajipan untuk melaksanakan puasa bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara objektif utama di sebalik diperintahkan bagi orang-orang Islam untuk melaksanakan puasa adalah ianya merupakan satu wasilah untuk menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas meletakkan ayat 183 daripada surah Al-Baqarah, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala kemudiannya meletakkan hadis yang pertama di dalam kitabnya berkaitan dengan puasa. Chapter yang ada kaitan dengan puasa. Kita baca terlebih dahulu apakah hadis yang pertama yang diletakkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam Kitabus Shaum ataupun chapter yang ada kaitan dengan puasa. Izinkan saya bacakan terlebih dahulu hadis ini dalam bahasa Arabnya. An Talha bin Ubaidillah anna a'rabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tha'ira ra's faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alayya min as-salah faqala as-salawatil khams illa an tatawwa shay'an faqala akhbirni ma faradallahu alayya min as-siyam faqala shahr ramadan illa an tatawwa shay'an فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة فقال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. Jadi itu adalah hadis yang pertama daripada kitab As-Shaum karangan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Terjemahan hadis yang baru dibacakan tadi adalah daripada Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an, ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dalam keadaan kepalanya penuh debu, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, kabarkan kepada aku apa yang telah Allah wajibkan buatku tentang salat." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Salat 5 kali, kecuali bila kamu mahu menambah dengan solat-solat sunat." Orang itu bertanya lagi, "Lalu kabarkan kepadaku apa yang telah Allah wajibkan buatku tentang puasa." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Puasa di bulan Ramadan, kecuali bila kamu mahu menambah dengan yang sunat." Orang itu bertanya lagi, "Lalu kabarkan kepada aku apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan buatku tentang zakat." Berkata Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada orang itu tentang syariat Islam. Kemudian orang itu berkata, "Demi Zat yang telah memuliakan anda, aku tidak akan mengerjakan yang sunnah sekalipun, namun aku pun tidak akan mengurangi satu pun daripada apa yang telah Allah wajibkan buatku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dia akan beruntung jika jujur menepatinya atau dia akan masuk syurga jika jujur menepatinya. Jadi itu merupakan terjemahan bagi hadis yang pertama berkaitan dengan puasa yang diletakkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari di bawah Kitabus Saum ataupun di bawah chapter yang ada kaitan dengan puasa. Jadi kita nak lihat apakah di antara pengajaran-pengajaran penting yang dikeluarkan oleh para ulama daripada hadis ini. Kita akan pecahkan hadis yang panjang tadi kepada sentence by sentence, ayat demi ayat untuk kita keluarkan pengajaran-pengajaran yang penting. Dalam permulaan hadis tadi disebutkan daripada Talha bin Ubaidillah, ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kepalanya penuh debu. Lalu dia berkata. Jadi kata para ulama kita, hadis Talha bin Ubaidillah ni, hadis yang diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah yang merupakan hadis pertama dalam Kitabus Saum, chapter berkaitan dengan puasa dalam kitab Sahih Bukhari, dia menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 183 yang juga dimuatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Muqaddimah Kitabus Saum, chapter berkaitan dengan puasa. Jadi seolah-olah ingin dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 adalah puasa pada bulan Ramadan. Yang kedua, pengajaran yang kedua yang boleh kita raih, nama Arab Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya beberapa soalan. Kata para ulama hadis kita, beliau adalah Dimam bin Sa'labah. Dimam bin Sa'labah itu merupakan nama sahabat Nabi, seorang Arab Badui yang menanyakan beberapa soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambungan hadis tadi, bila Dimam bin Sa'labah dia datang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun bertanya, "Wahai Rasulullah, kabarkan kepada aku apa yang telah Allah wajibkan buatku tentang salat." Jadi pertama sekali yang ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentang kewajipan salat. Jadi kata para ulama kita, ada pengajaran yang penting yang boleh kita raih, hendaklah seorang muslim bertanya berkaitan dengan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka terlebih dahulu. Jadi walaupun dalam agama ni ada banyak benda yang boleh kita tanya, kita boleh tanya tentang benda yang sunat, kita boleh tanya tentang benda yang mubah, kan, yang boleh dilakukan. Maka kata sebahagian di kalangan ulama kita, this particular companion, sahabat ini, ketika mana dia datang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya tentang solat. Nah, solat sebagaimana kita maklum adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama kita, dalam adab dalam kita menyoal, kita kedepankan, kita dahulukan soalan-soalan yang lebih penting. Dan antara soalan yang paling penting adalah soalan berkaitan dengan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambungan hadis tadi, maka beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Salat 5 kali kecuali bila kamu mahu menambah dengan solat-solat sunat." Jadi pengajaran yang penting yang boleh kita raih daripada ayat ini adalah salat yang diwajibkan menurut jumhur di kalangan para ulama, menurut kebanyakan di kalangan para ulama hanyalah salat 5 waktu, iaitu salat fajar, salat zuhur, salat asar, salat maghrib dan salat isyak. Menurut jumhur di kalangan ulama, menurut majoriti di kalangan ulama, itu adalah salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut ramai di kalangan para ulama, solat-solat yang lain selain daripada solat 5 waktu
dia tidak termasuk dalam level wajib ataupun tahap yang wajib kan. Dia termasuk dalam solat-solat sunat. Dia sebagai contoh solat sunat witir kan, menurut ramai di kalangan para ulama, menurut majoriti di kalangan ulama, solat sunat witir ini termasuk dalam sunat. Sama juga dengan solat hari raya haji ataupun hari raya puasa, kata ramai di kalangan para ulama, dia termasuk dalam solat-solat sunat. Dan solat-solat yang wajib hanyalah 5, sebagaimana yang kita katakan tadi, iaitu daripada solat fajar hinggalah kepada solat isyak. Sambungan hadis tadi, orang itu bertanya lagi, lalu kabarkan kepada aku apa yang telah Allah wajibkan buatku tentang puasa. Jadi pada soalan berkaitan dengan solat, sahabat ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan puasa. Ada pengajaran yang penting di sini. Didahulukan pertanyaan berkaitan solat adalah kerana solat adalah antara ibadah yang paling agung. Jadi ulama kita bahaskan kenapa sahabat ini bila datang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tanya tentang solat dulu baru puasa. Kenapa dia tak tanya tentang puasa dulu baru solat? Jadi kata sebahagian di kalangan para ulama kita adalah kerana dalam banyak-banyak ibadah yang paling agung adalah ibadah mendirikan solat. Dan itu merupakan di antara ibadah yang pertama yang akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Sambungan hadis tadi, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, puasa di bulan Ramadan kecuali bila kamu mahu menambah dengan puasa-puasa sunat. Jadi hadis ini menegaskan bahawa puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah puasa Ramadan. Selain daripada puasa Ramadan, di sana tiada puasa yang wajib daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan orang itu sendiri yang mewajibkan puasa tersebut. Sebagai contoh dia puasa nazar, itu boleh menjadi wajib kan, bukan kerana Allah wajibkan tetapi beliau sendiri, hamba itu tersendiri yang bernazar mewajibkan melakukan puasa tersebut. Adapun daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib berpuasa hanyalah puasa Ramadan sebagaimana yang sedang kita lakukan pada bulan ini. Seterusnya, orang itu bertanya lagi, lalu kabarkan kepada aku apa yang telah Allah wajibkan buatku tentang zakat. Jadi sahabat ni ketika mana dia datang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama sekali dia tanya tentang solat, kedua dia tanya tentang puasa, ketiga dia tanya tentang zakat. Maka ulama kita membincangkan kenapa sahabat ini beliau mengedepankan ataupun mendahulukan pertanyaan berkaitan dengan solat dan puasa. Kenapa dilambatkan soalan berkaitan dengan zakat? Sebahagian di kalangan para ulama kita mengatakan barangkali hikmah didahulukan pertanyaan berkaitan dengan solat, pertanyaan berkaitan dengan puasa adalah kerana kedua-dua ibadah ini termasuk dalam ibadah badaniyah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ibadah ni boleh dibahagikan kepada 3. Ada kategori ibadah badaniyah, ada kategori ibadah maliyah, ada kategori ibadah badaniyah dan maliyah. Apa itu ibadah badaniyah? Ibadah badaniyah adalah ibadah-ibadah yang memerlukan kepada badan kita, kan, memerlukan kepada tenaga, kan, perbuatan-perbuatan yang tertentu untuk melaksanakannya. Seperti ibadah solat, kan, ibadah solat dia tak memerlukan kepada duit, kan, dia memerlukan kepada physical action, perbuatan daripada kita. Kategori yang kedua tadi adalah ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah ibadah-ibadah yang ada kaitan dengan duit. Salah satu contohnya adalah zakat. Zakat adalah ibadah maliyah. Ada kategori pula yang termasuk dalam ibadah badaniyah dan maliyah. Badaniyah tadi kita mengatakan adalah ibadah yang melibatkan perbuatan anggota badan, manakala ibadah maliyah adalah ibadah yang berkaitan dengan duit. Jadi salah satu contoh yang diberikan oleh para ulama, ibadah yang menggabungkan tenaga dan juga menggabungkan harta, salah satunya adalah ibadah haji. Salah satunya adalah ibadah umrah. Jadi kata sebahagian di kalangan para ulama, antara hikmah barangkali didahulukan soalan berkaitan dengan solat dengan puasa adalah kerana kedua-dua solat dan ibadah puasa termasuk dalam ibadah badaniyah yang memerlukan kepada tenaga, yang memerlukan kepada perbuatan daripada anggota badan kita. Berbeza dengan zakat. Zakat pula adalah ibadah maliyah. Zakat adalah ibadah yang melibatkan harta. Berkata Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an,
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada orang itu tentang syariat Islam. Jadi bila dia tanya tentang ibadah zakat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan tentang hukum zakat kepada sahabat tersebut. Dan Nabi juga menjelaskan tentang syariat yang lain, kan, hukum hakam yang lain. Kata para ulama kita, hadis ini menunjukkan tentang kewajipan menunaikan zakat bagi mereka-mereka yang memenuhi syarat-syaratnya. Kemudian orang itu berkata, demi zat yang telah memuliakan anda, aku tidak akan mengerjakan yang sunnah sekalipun. Namun aku pun tidak akan mengurangi satu pun daripada apa yang telah Allah wajibkan buatku. Jadi kata Nabi SAW, kata sahabat ini, dia mulakan dengan bersumpah, demi zat yang telah memuliakan anda. Jadi kata para ulama kita, yang dimaksudkan demi zat yang telah memuliakan anda, zat dekat sini adalah merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para ulama kita, seorang Muslim hanya boleh bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya boleh bersumpah dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang Muslim tidak dibenarkan untuk bersumpah dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala boleh bersumpah dengan apa sahaja daripada kalangan makhluknya. Itu yang kita lihat dalam Al-Quranul Karim, khususnya dalam surah-surah yang ke belakang, yang terakhir, dalam Juz Amma, ada banyak surah-surah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan bersumpah. Kan? Allah bersumpah dengan fajar wal fajar. Allah bersumpah dengan malam wal laili. Allah bersumpah dengan waktu duha wad duha, dan Allah juga bersumpah dengan perkara-perkara yang lain. Demi zat yang telah memuliakan anda. Anda dekat sini merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang memberikan kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memuliakan seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana tidak ada yang lebih mulia daripada golongan para anbiya. Dalam banyak-banyak golongan manusia, golongan yang paling mulia adalah golongan para anbiya, golongan para nabi. Dalam banyak-banyak anbiya, dalam banyak-banyak nabi, orang individu yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Nabi ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan yang beliau tidak akan mengerjakan kurang ataupun lebih. Jadi dia tanya dekat Nabi, apakah benda-benda yang wajib? Dia hanya nak stick, dia hanya nak berpada dengan perbuatan-perbuatan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dia akan beruntung jika jujur menepatinya, atau dia akan masuk syurga jika jujur menepatinya. Pengajaran yang boleh kita keluarkan yang ke-10, seorang Muslim akan berjaya jika dia melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atasnya dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sahabat tadi benar-benar dia jujur, dia melaksanakan solat 5 waktu, dia melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, dia menunaikan zakat kalau sekiranya dia memenuhi syarat-syaratnya. Dalam erti kata yang lain, dia melaksanakan semua kewajipan, benda-benda yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dia akan berjaya. Insya-Allah dia akan beruntung. Dan tempat bagi orang-orang yang berjaya, tempat bagi orang-orang yang beruntung ini adalah dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi hadis yang pertama ini, saya nak simpulkan ada 3 poin yang penting yang boleh kita rumuskan daripada hadis pertama ini. Yang pertama adalah kepentingan mendahulukan soalan-soalan yang paling penting. Jadi dalam adab, dalam kita menyoal, walaupun di sana ada banyak perkara yang barangkali kita boleh ajukan kepada sang guru, tetapi di antara salah satu adabnya adalah kita mendahulukan soalan-soalan yang paling penting, soalan-soalan yang lebih penting. Yang kedua, hadis ini menunjukkan tentang kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita berpuasa. Hadis ini pula dia menjelaskan puasa apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu puasa pada bulan Ramadan. Yang ketiga dan yang terakhir, orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang melaksanakan kewajipan-kewajipan
benda-benda yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai di sini sahaja ingin saya berkongsi pada hari ini. Hadis yang pertama dalam kitab Saum ataupun chapter berkaitan dengan puasa daripada kitab Sahih Al-Bukhari. InsyaAllah pada sesi akan datang kita akan lihat pula kepada hadis yang kedua dalam kitab Saum chapter berkaitan dengan puasa daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.